Undang-Undang Gelanggang dan Pengadil Futsal. Yang pertama ialah gelanggang hendaklah berbentuk segi empat tepat dan garis tepi hendaklah lebih panjang daripada garis gol. Untuk gelanggang biasa, ukuran minimum ialah 25 meter dan maksimum ialah 42 meter. Bagi lebar pula hendaklah 15 meter minimum dan 25 meter maksimum. Berikut adalah gambar ukuran gelanggang futsal yang saya sebutkan tadi. Gelanggang futsal dibahagikan kepada dua bahagian dan garisan tengah dijadikan sebagai sepadan. Di bahagian tengah gelanggang mempunyai satu garisan berjajari 3 meter dan dinamakan pusat gelanggang. Permukaan gelanggang juga hendaklah licin, rata dan tidak kesat. Permukaan konkrit dan tarmak hendaklah dielakkan. Setiap perlawanan adalah dikawal oleh pengadil yang mempunyai kuasa mutlak untuk menguatkuasakan undang-undang permainan berkaitan dengan perlawanan yang ditugaskan. Dalam permainan futsal mempunyai 3 orang pengadil dan pengadil mempunyai tugas-tugas yang penting. Untuk pengadil pertama, antara tugasnya ialah menguatkuasakan undang-undang permainan, memberi advantage kepada pasukan yang dikasari tetapi mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu, membuat laporan dan catatan untuk dikemukakan kepada pihak yang tertentu, bertindak sebagai penjaga masa sekiranya pegawai berkenaan tidak hadir. Untuk pengadil kedua pula adalah dilantik bertugas di bahagian gelanggang bertentangan dengan pengadil. Dia juga dibenarkan menggunakan whistle untuk membantu pengadil mengawal perlawanan mengikut undang-undang permainan. Pengadil kedua mempunyai kuasa budi bicara untuk memberhentikan permainan bagi pelanggaran undang-undang dan memastikan pergantian-pergantian dilakukan dengan betul. Seterusnya adalah penjaga masa dan pengadil ketiga. Mereka ditempatkan di luar gelanggang pada pertengahan garisan di tepi bahagian yang bersama dengan zon pergantian. Kesalahan dan hukuman dalam futsal. Bagi hukuman yang pertama ialah sepakan percuma dan sepakan penalti. Sepakan penalti dikenakan kepada pemain sekiranya kesalahan dilakukan dalam kawasan penalti. Hukuman ini dikenakan kepada pemain sekiranya pemain sengaja menjatuhkan pihak lawan, menolak pihak lawan, menerjah pihak lawan dari belakang dan sebagainya. Bagi hukuman yang kedua ialah layangan kad kuning. Layangan kad kuning diberikan kepada pemain sekiranya pemain berterusan melanggar peraturan dalam permainan, sengaja melambatkan permainan, membantah keputusan pengadil dan sebagainya. Bagi hukuman yang ketiga ialah layangan kad merah. Layangan kad merah dikenakan kepada pemain sekiranya pemain melakukan keganasan di dalam dan di luar padang, meludah pihak lawan dan sesiapa sahaja, menggunakan kata-kata isyarat yang kasar dan kesat dan sebagainya. Bagi bola futsal, hendaklah berbentuk sfera, dibuat daripada kulit atau bahan yang sesuai, manakala kuku lilitnya tidak kurang daripada 62 cm dan tidak lebih daripada 64 cm. Beratnya tidak kurang daripada 400 gram dan tidak lebih 440 gram. Manakala tekanan angin bagi bola hendaklah bersamaan 0.4 hingga 0.6 atmosfera pada aras laut. Bagi pakaian pemain, pemain adalah memakai jersey yang berlengan, berseluar pendek, berstokin, singlet dan memakai kasut yang dibuat daripada kanvas atau kasut sukan berkulit lembut atau kasut gimnastik bertapak getah. Sesuatu perlawanan adalah dimainkan oleh dua pasukan dan setiap pasukan mengandungi tidak lebih 5 pemain dan salah seorang menjadi penjaga gol. Prosedur penggantian. Penggantian boleh dilakukan dalam mana-mana perlawanan di bawah peraturan pertandingan rasmi peringkat FIFA, konfederasi atau persatuan. Bilangan maksimum pengganti yang dibenarkan adalah 7. Bilangan penggantian yang dilakukan di dalam sesuatu perlawanan tidak tahan. Pemain yang telah diganti
boleh kembali ke gelanggang sebagai pengganti pemain lain. Penggantian boleh dilakukan semasa bola di dalam atau di luar permainan dan syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi. Pemain yang keluar gelanggang mesti berbuat demikian di zon penggantian pasukannya. Pertama. Yang kedua pula, pemain yang masuk ke gelanggang mesti berbuat demikian di zon penggantian pasukannya setelah pemain yang diganti telah keluar sepenuhnya. Yang ketiga, pengganti adalah tertakluk kepada kuasa budi bicara pengadil sama ada dipanggil untuk bermain atau tidak. Yang keempat, penggantian adalah sempurna apabila pengganti masuk ke gelanggang mulai saat itu dia menjadi pemain aktif dan pemain yang diganti itu tamat sebagai pemain aktif. Penjaga gol boleh bertukar tempat dengan mana-mana pemain. Jenis-jenis tendangan dan sepakan yang ada di dalam futsal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hanafi dan berbuah ini menerangkan tentang posisi dalam sukan futsal. Dalam sukan futsal, kita menggunakan 5 orang pemain bagi setiap pasukan di atas gelanggang pada satu-satu masa. Setiap pemain memainkan peranan masing-masing untuk menghadiahkan kemenangan kepada pasukannya. Posisi utama iaitu penjaga gol. Penjaga gol merupakan individu yang berada paling bawah yang menghalang dan menjaga gawang gol supaya tidak dibolosi oleh pihak lawan. Penjaga gol mestilah mempunyai keberanian dan ketangkasan yang tinggi untuk menghalang percubaan daripada pihak lawan. Penjaga gol hanya boleh memegang bola di dalam kawasan T saja. Jika penjaga gol membuat kesalahan memegang bola di luar kawasan T, ianya akan dikenakan tindakan oleh pengadil berlawanan. Posisi kedua iaitu pertahanan. Pertahanan merupakan pemain yang menghalang kemarahan dari pemain lawan untuk menjaringkan gol. Pertahanan mestilah mampu membaca gerak-gerik pemain lawan dan mampu mencuri bola daripada pemain lawan. Posisi ketiga iaitu pemain sayap. Dalam sukan futsal, kita mempunyai 2 pemain sayap iaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Pemain sayap ini mestilah mempunyai kemahiran menggelecek dan kepatasan yang tinggi untuk mencipta peluang-peluang menjaringkan gol. Pemain sayap mestilah selalu bergerak dari kiri ke kanan untuk membuka peluang antara yang baik. Posisi seterusnya ialah pemain penyerang. Pemain penyerang merupakan pemain yang selalu berlaga-laga di dalam kawasan lawan. Pemain penyerang hanya perlu menjaga posisi untuk menerima bola daripada pemain sayap dan pemain lain untuk mencipta peluang menjaringkan gol. Pemain penyerang mestilah mempunyai kemahiran tendangan dan tandukan yang baik untuk menjaringkan gol, kerana pemain penyerang merupakan kunci kemenangan bagi satu-satu pasukan. Terdapat 4 formation iaitu The Diamond,
square, piramid dan Y. Saya akan terangkan tentang formasi ini serta kekurangan dan kelebihan mereka. Formasi pertama ialah diamond menggunakan formation 1-2-1 di mana terdapat satu defense, dua midfielder dan satu attacking. Kelebihan formasi ini ialah dapat menstabilkan disiplin tim tersebut. Dua midfielder tersebut dapat memberikan ruang yang besar untuk mengawal bola sebelum menjaringkan gol, dan midfielder dapat menyokong untuk menyerang dan pertahanan. Namun kekurangan ini ialah midfielder haruslah mempunyai stamina yang tinggi untuk menolong dalam menyerang dan pertahanan, dan sekiranya pemain terlalu fokus dalam attacking akan menyebabkan hanya satu defense saja yang tertinggal di belakang dan dapat di-counter oleh enemy. Formasi yang kedua ialah square di mana menggunakan formasi 2-0-2 iaitu tiada midfielder dan hanya menggunakan dua defender dan dua striker. Kelebihan formasi ini ialah mempunyai kestabilan dalam defense dan attacking dan bantuan selalu ada untuk defense dan attacking. Namun kekurangan akan berlaku sekiranya berlaku miscommunication di antara player-player tersebut dan akan menyebabkan mereka kalah dalam perlawanan. Dan jika defense menyertai dalam attacking, defense akan kekurangan player ataupun tiada player langsung dalam defense kerana lalu akan menyebabkan kalah sekiranya enemy pihak lawan akan attacking. Formation ketiga ialah piramid menggunakan formation 2-1-1 iaitu dua defense, satu midfielder dan satu striker. Kelebihan inilah terdapat dua defense dan striker boleh fokus hanya untuk menyerang sahaja. Walaupun seorang defense dapat menyokong dalam melakukan untuk menyerang, masih terdapat satu defense di belakang. Kekurangan daripada formation ini adalah tidak boleh mengharapkan midfielder saja untuk menyerang kerana defense juga harus menolong untuk melakukan penyerangan. Midfielder haruslah mempunyai stamina tinggi untuk menolong dalam pertahanan dan attacking. Dan formation yang terakhir ialah formation Y menggunakan formation 1-1-2 iaitu satu defense, satu midfielder dan dua striker. Formation ini adalah khas untuk heavy attacking di mana formation ini fokus hanya untuk menyerang. Namun kekurangan daripada formation ini adalah jika pihak lawan counter akan hanya satu pemain saja untuk defense dan menyebabkan stres kepada defense tersebut. Memandangkan pandemik COVID-19 ini sedang berleluasa di seluruh dunia, apakah rancangan yang patut kita ambil untuk menjamin keselamatan daripada terjangkit dengan virus tersebut? Hal ini ditujukan kepada sesiapa yang ingin bermain futsal secara berkumpulan. Protokol yang pertama yang anda wajib patuhi ialah penjarakan sosial sejauh 1 meter ataupun lebih baik 2 meter. Bagi pengesanan QR Code, anda digalakkan untuk memuat turun dan mendaftar aplikasi MySejahtera ke dalam telefon bimbit masing-masing untuk pengesahan kontak rapat. Pemakaian face mask juga haruslah dipastikan sebelum dan selepas aktiviti. Anda juga haruslah memastikan langkah-langkah kebersihan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti dipatuhi. Seterusnya, dilarang meludah di merata-rata atau sembarangan tempat. Pastikan barang yang telah dikongsi, dibersihkan atau dinyakumakan dan disimpan dalam keadaan baik. Pastikan meninggalkan premis atau tempat latihan sukan dengan keadaan segera selepas aktiviti sukan dilakukan. Pastikan tidak bersentuhan tangan dan fizikal serta kurangkan interaksi sosial. Untuk poin yang seterusnya bagi protokol individu ialah setiap individu mestilah memastikan pengurangan interaksi sosial pada sebelum, semasa dan selepas aktiviti futsal dilakukan. Seterusnya, pemain dilarang berkongsi air minuman, makanan, pakaian, tualan muka dan peralatan pribadi yang lain bagi mengurangkan peratusan jangkitan COVID-19 terhadap rakan sepasukan yang lain. Selain itu, setiap individu hendaklah memastikan diri mereka sentiasa mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan pada sebelum, semasa dan selepas permainan. Untuk poin yang terakhir, setiap individu mestilah membuat pendaftaran kehadiran atau penempahan slot secara atas talian sebelum hadir ke gelanggang futsal. Seterusnya ialah protokol pengurusan. Pertama sekali, terutamanya dalam masa pandemik ini, ialah imbasan QR Code MySejahtera yang akan dipaparkan bagi pendaftaran individu ke premis melalui telefon bimbit masing-masing. Kita diwajibkan membuat pengesahan slot atas talian sebelum hadir ke premis. Selain itu, tata cara atau peraturan berkaitan pencegahan penularan COVID-19
disediakan dijamin selari dengan SOP yang dipersetujui oleh MKN. Individu yang tidak berkenaan dilarang berada di dalam premis. Seterusnya, dalam protokol am pengurusan, kita kena pastikan saringan suhu badan dan gejala iaitu batuk, sesama, sakit tekak, susah bernafas dilakukan setiap kali memasuki premis. Selain itu, kita juga pastikan kawalan bilangan minima petugas dan pengguna pada setiap sesi mengikut keluasan premis. Seterusnya, kita juga pastikan kaki tangan bertugas memakai face mask. Akhir sekali, kita juga pastikan operasi premis venue adalah secara berjadual dan bilangan orang yang terkawal. Pertama sekali, kita perlu mengamalkan penjarakan sosial antara setiap peserta sekurang-kurangnya 1 meter. Selain itu, kita perlu memastikan pengamalan kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan air sebelum dan selepas aktiviti. Seterusnya, kita perlu pastikan penandaan dan pandu arah yang jelas untuk mengelakkan kekeliruan. Akhirnya, pastikan peralatan yang digunakan dibersihkan dan dinyakuman selepas penggunaan untuk keselamatan.
Baiklah, saya akan memberikan anda 2 contoh latihan yang boleh dipraktikkan oleh penjaga gol. Latihan ini perlu dilakukan oleh 2 orang. Baiklah, latihan yang pertama, ambil 2 kun dan letakkan ia bersebelahan dengan jarak 3 meter. Kemudian, rakan anda akan baling bola kepada anda dengan jarak 7 meter daripada garisan kun tersebut. Jika rakan anda sebut kanan, anda perlu memegang kun kanan dan menangkap bola tersebut. Jika rakan anda sebut kiri, pegang kun kiri kemudian tangkap bola tersebut. Latihan ini akan mengemaskan lagi tangkapan bola anda. Latihan yang kedua, ambil 2 kun dan letakkan ia bersebelahan dengan jarak 5 meter. Kemudian, rakan anda akan sepak bola dari jarak 11 meter daripada garisan kun tersebut, sama seperti sepakan penalti. Kemudian, tugas anda ialah perlu menghalang bola itu daripada melepasi garisan kun tersebut. Tidak kira menggunakan kaki atau tangan. Ini akan melatih anda untuk menahan bola.